Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat anak-anak murid, rakan guru dan ibu bapa sekalian. Jom saksikan bersama-sama video ini. Baik, tajuk kali ini adalah tajuk 2.0 operasi asas standard kandungan 2.4 bahagi dalam lingkungan 1000 standard pembelajaran 2.4.1 membahagi dalam lingkungan fakta asas 2.4.2 membahagi sebarang nombor 2 digit dengan 10. Baik, persediaan awal sebelum menjawab soalan darab dan bahagi. Baik, iaitu binaan sifir. Sifir darab dan sifir bahagi. Okey, dalam tajuk ini yang penting ialah kedua-dua sifir amat penting untuk jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Baik, tips perkara penting. Bina sifir darab dan bahagi terlebih dahulu. Okey, kita akan gunakan teknik binaan sifir. Okay, nak tahu lebih lanjut, sila tonton Yusahri channel, iaitu teknik binaan sifir. Tonton hingga habis, share, like, komen dan subscribe. Semoga bermanfaatkan dan boleh dimanfaatkan kepada rakan yang lain. Teknik-teknik yang terdapat dalam Yusahri channel, binaan sifir teknik tambah pembilang, teknik tambah berulang, teknik petak 100, teknik pola nombor, teknik muka jam, teknik jari jemari dan teknik bulatan 9. Ini sesuai untuk tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. Baik, ini adalah pondok sifir, sifir 1, sifir 2 dan sifir 3, sifir 4 dan sifir 5. Baik, anak-anak ingatkan supaya menghafal sifir 1 hingga sifir 5 bermulalah dari tahun 1 sehinggalah tahun 6. Maksudnya bila tahun 6 ni pastikan anak-anak tidak lagi terkial-kial, tidak lagi tak tahu. Jadi kena ingatkan sifir ini sebab sifir-sifir ini amat berguna untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan operasi darab dan bahagi. Juga sifir 6, sifir 7, sifir 8, sifir 9 dan sifir 10. Okey, tolong minta hafalkan sebab sifir ini amat penting untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan operasi darab dan bahagi. Kebanyakan tajuk-tajuk yang banyak melibatkan operasi darab dan bahagi memerlukan sifir. Sama ada sifir darab atau sifir bahagi. Kita lihat contoh soalan. Soalan yang pertama, ada 7 keping kad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kad itu dibahagi sama banyak kepada 2 orang murid. Berapakah seorang
murid dapat. Berapakah bakinya? Baik. Dalam sipir 2, yang kita lihat tadi, sipir 2 tu tiada 7. Bermaksud bila dalam satu sipir tu tiada hasil sipirnya, hasil darabnya, bermaksud mesti ada baki. Baik, caranya kaedahnya kita bagikan satu-satu. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okey, yang kita bagi ni jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini adalah baki. Ini dinamakan baki. Jawapan di sini ialah di bawah seperti ini. Ini cara yang pertama, kita agihkan satu-satu. Satu kumpulan A. Orang yang pertama. Yang kedua B. Macam berselang-seli. Ini kita agihkan satu demi satu. Baik, kita dah dapat hasilnya 3, bakinya adalah 1. Begitu juga dengan cara yang kedua, kita selesaikan dalam bentuk lazim. 7 bahagi 2. Kita bina sipir macam ini. Okey. 7 terletak di sini. Baik. Bila kita ambil yang paling hampir ialah 6. 6 yang ke berapa? 1, 2, 3. Maksud atas kita letak 3. 6 kita tulis sini. 7 tolak 6 ialah 1. Jadi 7 bagi 2 ialah, kita sebut yang di atas. 3, kita pusing macam ni. 3 bagi 1. Okay. Ini bahagi dalam bentuk lazim. Ada cara lain, kaedahnya tolak berulang. Maksudnya kita gunakan 7 tolak 2, 5 tolak 2, kita buat 5 ke sini, 3. Okay. 3 tolak 2, 1. Bermaksud ada berapa kali kita tolak? 1, 2, 3. Bermaksud jawapannya 3. Yang last kali ni adalah baki. Jadi 3 baki 1. 3 baki 1. Ini cara lain yang kita boleh selesaikan selain daripada kita agihkan satu-satu. Bentuk lazim, dan ni adalah cara yang ketiga. Kita tolak berulang. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Ada 20 biji. Okay, setiap angka yang ada adalah kata kunci. 6. Kata kunci. Baki. Kata kunci. Okay. Ada 20 biji mangga. Longgokkan 6. Berapakah longgok mangga? Berapakah baki mangga? Baik. Kita lihat macam ini. Ada 20. Okay, kita boleh ikut cara 1, cara 2, cara 3. Tapi kalau jumlah yang ini lebih banyak, kita akan gunakan dalam bentuk lazim. Okay, macam ini. Cara yang pertama. Kita buat dulu sipir 6. Okay. Jadi sipir 6 ni tiada 20, kita cari yang hampir. 6 darab 3, yang ketiga ni 1, 2, 3, yang ketiga 6 darab 3, 18 di sini. Lepas tu tolakkan 20 tolak 18 ialah 2. Jadi bacaan ni macam ini. 3 baki 2 macam ni. Okey, 3 baki 2. Ini bentuk lazim. Pastikan sipir ni kalau tak ingat sipir tak ada masalah. Jadi kita kena bina sipir, caranya tambah berulang. Kalau sipir 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Baik, kita lihat cara yang kedua. Okey, bilangan longgok 1, 6. Maksudnya tambah 6 dapat 12. Tambah 6 dapat 18. Tambah 6 dapat 24. Baik, kita akan lihat longgokkan yang ketiga ialah 18. Jadi jumlah 20 ini kita tolakkan dengan 18 di sini. Jadi 20 tolak 18 ialah 2. Berapa longgok? 3 longgok. Jadi 3 longgok adalah 3 macam ini baki 2 yang terakhir. Ini cara yang kedua untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, bahagikan. Okey, arahan soalan bahagi itu adalah kata kunci bagi.
bahagikan 15 angka-angka yang adalah kata kunci. Jadi, bahagikan 15 dengan 4. Kita buat dalam bentuk lazim macam ini. 15 bahagi 4. Kena bina sipir 4. 4, 8, 12, 16, 20. Okay, paling hampir dengan 15 ialah 12. Kenapa tak pilih 16? 16 adalah lebih besar. Tolak kecil tak boleh tolak yang besar. Yang pastinya besar tolak kecil. Jadi kita cari yang hampir ialah 12 di sini. Yang ketiga, 12 ni yang ketiga. 1, 2, 3 letak di sebelah atas. Jadi 4 darab 3 ialah 12. Kita tolakkan 15. Tolak 12 dapat 3. Okay, dalam bahagi ada darab, ada tolak. Okay, ingat. Baik, lepas tu ketolakan. Yang sini dinamakan baki. Jadi jawapannya 3. Kita baca lagi kat sini. 3 baki 3. Ini cara dalam bentuk lazim. Cara yang kedua, cara tolak berulang. Okay, 15. Sipir 4 tolak 4, 11. Tolak 4, 7. Tolak 4, 3. Baik, berapa kali kita tolak? 3 kali. Jadi 3 kali ialah 3 baki yang terakhir sekali ialah 3. Ini cara yang kedua. Baik, soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat. 43 bahagi, kita buat dalam bentuk lazim. Bahagikan dengan 5. Kita bina sipir 5. Okay, sehingga menghampiri 43. Okey, paling dah sudah hampir. Antara 40 dengan 45, mana yang paling kecil? Sebab dalam bahagi ada operasi tolak. Kita ambil yang kecil ialah 40. Okey, ingat, adik-adik kena tulis di sini. Sebab apa? Atas adalah jawapan. 40 ni yang keberapa? Yang ke-8. Pastikan 8 atas 3. Jangan atas 4. Dah salah kalau anak-anak atau adik tulis atas 4, itu dah kira salah. Nak pastikan kesalahan ni tidak berulang, ada cara lain. Kita buat macam ni. Kita letakkan sipar dulu. Sebab di permulaan kecil, sipar di sini. Ini caranya untuk mengelakkan daripada kita tak salah tempat menulis. Macam ni. Okey, 3. 8 dan 5 darapan. Ni ada darab 40, tolakkan. Jadi bacaannya ialah 8 baki 3. Ini cara untuk mengelakkan daripada kita salah tempat. Tak mahu anak-anak atau adik tulis di sini. Jadi caranya kita letakkan sipar, kita selesaikan satu-satu. Ini soalan yang keempat. Seterusnya, latihan. Isikan tempat kosong. Okey. Di sini ada berapa biji? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 biji. Baik. Dia minta bagikan kepada 2 kumpulan. Okay. Seperti soalan yang kita belajar tadi. Jadi 7 kita boleh buat cara tolak berulang. Sebab angka ni kecil, kita tolak berulang. Sipir 3 tolak 3. Kita tolak 3. Berapa kali tolak? 2 kali tolak. Jadi, bakinya ada berapa? Ini 1 kali tolak. 2 kali tolak. Kita letak di sini. Dan bakinya ialah 1. Okay. Jadi, jawapannya ialah 2 baki 1. 1 ni kita tulis di sini. Itu caranya. Baik. Yang kedua pula. Ini 14 bahagi 6. 14 kita tolakkan kaedah tolak berulang. 14 tolak 6 8. Ini yang pertama. 8 tolak 6 2. Ini yang kedua. Okay, 1 tambah 1. Ini adalah 2 kali. Bakinya berapa? Bakinya ialah 2. Di jawapan soalan ini ialah 2 baki 2. Okay. Ini kaedah tolak berulang. Tolak berulang. Okay. Mudah ada ingat cara ini atau cara lain ialah ini agikan satu-satu.
Cara lain tadi ialah bentuk lazim. Macam ini. 3 darab 2, 6. 1. 2 di sini. Baki inilah di sini. Mudah-mudahan adik akan ingat cara menjawab soalan bagi. Ada 3 cara. Caranya agihkan satu-satu. Yang kedua caranya tolak berulang. Ini yang kedua. Yang pertama. Dan yang ketiga ialah bentuk lazim. Kita lihat soalan berikutnya. Bahagikan sipir 2. 15 bagi 2 bermaksud kita akan bina sipir 2. Macam ni. Okey. Okey, kita cari yang paling hampir dengan 15 di sini. Antara 14 atau 16. Pilih yang mana? Ya, kita akan pilih yang lebih kecil iaitu 14 di sini. 14 ni yang keberapa? Yang ke-7. Lepas tu kita tolak. Okey, jawapannya lah 7 bagi 1. Seterusnya, yang kedua, sipir 7. Kita bina sipir 7. Okey, paling hampir dengan 32 antara 2 ialah 28 dengan 35. Mana yang sesuai? Yang sesuai ialah 28. 28 tu yang ke berapa? Yang keempat. Pastikan adik tulis atas 2, digit 2. Okey, kita tolakkan. 32 ni tolak macam biasa. Okey, sini 4 ni sipar. Okey, jawapannya ialah 4 bagi 4. Sipar 4 kita tulis 4 je terus. Okey, ini yang kedua B. Kita lihat C. Kita bina dulu sipir. Atau dah ingat tak ada masalah. Kalau ingat terus je buat. 40 tu yang ke-5. Kita tolakkan 2. Jawapannya ialah 5 bagi 2. Okay, senangkan adik-adik, anak-anak semua. Kita lihat yang keempat. D. 11. Kita boleh gunakan cara tolak berulang macam ni. 4. Tolak 4. Tolak. Ni tak boleh. Okay, jawapannya ialah berapa kali kita tolak? 1, 2. 2. Bakinya berapa? Bakinya ialah 3. Okay. Bakinya ialah 3. Okay. Seterusnya. Kita buat semakan sembalik. Semula. 11 tolak 4, 7. 7 tolak 4, 3. 2 kali, baki ialah 3. Okey, kita semak. 2 darab 4, 8. 8 tambah 3, 11. Okey, ini kita gunakan cara tolak berulang. Kalau lebih daripada ni, kita terpaksa buat bentuk lazim. Macam ini. Terlalu besar angkanya. Okey, sipir 5. Kalau adik congak, dia ada masalah. Paling hampir dengan 39 ialah yang berapa adik-adik? Ya, yang 35 yang ke-7. Pastikan atas 9 kita tolakkan. Okay. Jawapannya 7 bagi 4. Kita buat lagi sini. 7 bagi 4. Okay. Ini soalan yang kelima. Begitu juga soalan yang F ni. 80 bahagikan dengan 9. Kita bina sipir 9. Okay, sipir 9 ni senang. Macam ni kita turun. Okay. Lepas tu kita sipar. Gostan balik. Okay. Paling hampir dengan 80 ni. Mana yang paling kecil? Ya, 72. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tolakkan. 80 tolak macam biasa. 8 sipar. Okey. Okey, adik tu dah nampak jawapannya 8 bagi 8. Okey, ini semua soalan ini adalah bahagi dengan adanya bagi. Bahagi berbaki.
Okey, mudah-mudahan adik semua faham tentang cara-cara untuk menjawab soalan bahagi seperti ini. Baik, semoga penerangan sebentar tadi telah dapat membantu menyelesaikan masalah bahagi tanpa baki dan ada berbaki. Juga membantu anak-anak menyelesaikan masalah harian berkaitan dengan operasi bahagi serta memahami istilah anu jika ada soalan yang melibatkan anu iaitu petak kosong. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.